Baik, kita tengok di sini tempat yang saya tanda ni. Ibnu Syihab berkata, Qala Ibnu Syihab wa akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawjan Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yamtahinu man hajara minal mu'minat بهذه الآية يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك وعن عمه قال بلغنا حين أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير وذكره بطوله. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair juga memberitahuku bahawa Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguji wanita mukminat yang datang berhijrah kepadanya kerana ayat ini yang bermaksud, wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mukminat untuk berbaiat kepadamu dan seterusnya di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 12, dan daripada pakciknya juga katanya kami mendapat maklumat ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang telah mereka berikan sebagai nafkah, yakni mahar, mas kahwin, kepada isteri-isteri mereka yang telah berhijrah. Dan kami juga mendapat maklumat bahawa Abu Basir dan seterusnya, lalu dia menceritakan kisah selengkapnya seperti tersebut di bawah Kitabus Syurut. Jadi berkaitan dengan yang kita baca tadi sebenarnya riwayat yang sebelum tu. Kalau kita tak baca riwayat sebelum tu tak nampaklah. Cuba tengok, kita hundur balik kepada riwayat sebelum tu. Riwayat yang agak panjang. Cuba kita tengok ni. Daripada sini ya. 4176. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Ya'qub, yani Imam Bukhari ambil daripada Ishaq ni. Haddatsana Ishaq qala akhbarana Ya'qub qala haddatsani ibnu akhi ibni Syihab. Ibnu akhi ibni Syihab an ammihi. Ini kena ingat tadi. Sanad yang kita baca tadi ni. Wa an ammihi. An ammihi ni ataf sinilah. أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبراني خبرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية dan seterusnya. Jadi riwayat siapa ni? Zuhri. Riwayat Zuhri. Dia berkait dengan riwayat itulah yang kita baca tadi. Berkait dengan riwayat itu. Ibnu Syihab berkata, jadi ini orang panggil riwayat secara ta'liq kan. Maknanya Imam Bukhari tak sebut sanad di bawah ni. Sanad di bawah ni daripada dia sampai kepada Ibnu Syihab ni dia tak sebut. Terus dia berkata, Ibnu Syihab berkata. Baik, kita ada nota 700 di sini. Ibnu Syihab kata apa? Urwah bin Az-Zubair juga. Sebab tu saya buat dalam bracket ni. Juga memberitahu. Mana selain daripada yang tersebut di atas itu, Urwah bin Az-Zubair juga memberitahuku bahawa Aisyah. Kalau tadi riwayat Urwah bin Az-Zubair, sekali lagi kita balik supaya dapat faham kan. Ni Ibnu Syihab ambil dari Ibnu Syihab kata Urwah bin Az-Zubair. Yang meriwayatkan kepada Urwah bin Az-Zubair riwayat ni Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah. Kemudian Imam Bukhari ambil pula tadi yang kita baca tadi daripada Ibnu Syihab. Ni Ibnu Syihab ni, pakciknya Ibnu Syihab, daripada pakciknya Ibnu Syihab ni. Jadi maknanya Imam Bukhari ambil tu dengan sanad ni jugalah. Dengan sanad ni. Sampai ke Ibnu Syihab tu, sampai ke Ibnu Syihab tu daripada sanad ni juga. Bukan sanad lain. Cuma di bahagian atas tu Urwah bin Az-Zubair, kalau di sini dia ambil daripada dua orang, Marwan bin Al-Hakam dan Miswar bin Makhramah.
Dalam riwayat ta'liq tadi, Ibnu Syihab ambil daripada makciknya. Ibnu Syihab ambil daripada Urwah bin Az-Zubair, dan Urwah bin Az-Zubair ambil daripada makciknya, iaitu Aisyah. Bukan Urwah bin Az-Zubair ambil daripada dua orang ni. Itu berbeza. Tapi sanad di bawahnya sama. Sanad di bawahnya sama. Itu maksudnya. Baik, kita tengok balik. Ibnu Syihab berkata, sebab itu kita kena faham, kalau dalam Bukhari ni, bila ada kita bertemu riwayat ta'liq ni selepas satu riwayat yang lengkap sanadnya sebelum itu, kena ambil kira. Kena ambil kira. Boleh jadi dengan sanad itu juga, tapi tidak mestinya begitu. Kadang-kadang tidak, memang ta'liq. Riwayat itu riwayat mu'allaq. Baik, tak apa. Kita ada nota 700. Jadi kata-kata Ibnu Syihab ini juga mausul, kerana bersambung sanadnya. Bukan kata tak ada sanad. Mausul dengan sanad yang tersebut sebelum ini pada hadis ke-4176. Mana dengan sanad itulah sampai kepada Ibnu Syihab. Al-Ismaili memausulkannya dengan meriwayatkan daripada Abi Ya'la, daripada Abi Khaythamah, daripada Ya'qub bin Ibrahim, dan seterusnya. Kalau Ismaili pula, sanad dia bersambung begini, melalui saluran ini, sampai kepada Ibnu Syihab Az-Zuhri juga. Begitu. Ibnu Syihab berkata, Urwah bin Az-Zubair juga memberitahuku bahawa Aisyah, tadi cuma sanad sebelum ni Urwah bin Az-Zubair ambil daripada dua orang sahabat, iaitu Marwan dan juga Miswar bin Makhramah. Yang ni dia tidak ambil daripada mereka tu, dua orang tu, tapi ambil daripada Aisyah. Itu sebab Imam Bukhari sebut secara berasingan itu kata Ibnu Syihab ni. Sanad di bawahnya sama, tapi di bahagian atasnya berbeza. Itu sebabnya. Apa dia kata? Rasulullah SAW menguji wanita mukminat yang datang berhijrah kepadanya kerana ayat inilah, kerana ada perintah inilah. Kerana ada perintah inilah yang bermaksud, wahai Nabi, jika datang kepadamu wanita-wanita mukminat untuk berbaiat kepadamu, famtahinuhunna, kamu ujilah mereka. Itu perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi dan sahabat-sahabatnya pada ketika itu, supaya diuji, tidak kata terima saja. Tidak kata terima saja. Baik, kalau begitu kita tengok di sini supaya lebih jelas. Ni cuba tengok ni di dalam surah Al-Mumtahanah. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minat muhajiratin famtahinuhunna. Jadi Mumtahanah tu ambil daripada sinilah. Surah Mumtahanah, perempuan yang diuji, yang dicek lah, cek. Famtahinuhunna, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang mukminat dengan berhijrah, dengan maksud katanya berhijrah pada masa-masa itulah, pada masa berlaku peristiwa Hudaibiyah tu. Sebelum pada tu pun sudah ada, selepas pada tu pun ada. Allahu a'lamu bi imanihinna, Allah lebih tahu iman mereka itu betul ke tak betul, Allah tahu. Tapi kamu sebagai manusia, ujilah setakat mana yang kamu dapat, kamu ujilah. Tengok, jangan terus terima. Jangan terus terima. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, kalau kamu yakin mereka itu mukminat, setakat yang kamu dapatlah, berdasarkan ujian itu, berdasarkan peperiksaan itu, kamu dapati mereka itu memang mukminat. Fala tarji'uhunna ilal kuffar, jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jangan. Sebab kalau sebelum ni kita dah baca kan, kita dah belajar dah, dalam perjanjian di Hudaibiyah tu,
salah satu poinnya yang dipersetujui ialah mana-mana orang, khususnya disebut lelaki di situ. Kita dah bincang dah tu, rajul tu dengan makna lelaki, dengan makna orang, kita dah bincang dah sebelum ni. Saya tidak nak ulang. Mana-mana orang daripada Mekah yang pergi ke Madinah, walaupun dia tu memeluk agama Islam, Nabi kena hantar balik dalam masa perjanjian tu. Perjanjian yang dipersetujui 10 tahun. Perjanjian damai orang panggil. Perjanjian damai. Jadi kena hantar balik. Memang Nabi SAW hantar balik lah. Itulah yang tersebut di dalam riwayat-riwayat sebelum ni. Tapi kalau yang perempuan macam mana? Berdasarkan perintah Allah ni, Allah tak bagi hantar balik. Jangan kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Jadi apakah kira-kiranya firman Allah ni macam tidak mengambil kira atau tidak menghormatilah perjanjian tu. Sebab Allah ni sangat jaga benda-benda gitu. Nabi ni sangat jaga. Dia tidak mungkin janji. Mana-mana yang telah dipersetujui itu kira-kiranya dia tidak akan langgar. Tidak akan langgar. Memanglah perjanjian Hudaibiyah tu akhirnya terbatal, dilanggar oleh orang kafir, bukan oleh Nabi, bukan boleh orang Islam. Orang kafir tak lama selepas tu dia batalkan perjanjian itu. Usahakan tak sampai 10 tahun, 2 tahun pun tak sampai. Mereka batalkan perjanjian itu. Maknanya dengan menceroboh mana-mana yang telah dipersetujui lah dan telah ditandatangani itu, sehingga Nabi SAW mendapat peluang lah untuk bertindak terhadap mereka tu. Tahun ke-6 perjanjian ini termeterai, kita kata. Tahun yang ke-8 saja. 2 tahun selepas itu, setelah mereka batalkan janji itu, Nabi terus pergi dengan maksud bukan pergi nak macam dulu. Tahun yang ke-6 tu nak pergi buat umrah apa tak. Dengan maksud memang pergi nak menguasai Mekah. Bolehlah nak serang kalau berlaku perang apa, sebab mereka telah batalkan perjanjian itu terlebih dahulu. Kalau mereka tidak batalkan, maka Nabi tak akan buat. Jadi zahirnya nampak ni macam mana ni dalam perjanjian tu kena hantar balik. Ni Allah SWT kata jangan hantar balik. Sebab ada peluang untuk buat begitu. Ni sebagai pengajaran daripada Allah kepada kita tentang apa yang dipersetujui. Dalam perjanjian itu nak faham apa nama ni, kaedah diplomasi. Iaitu kalau yang tersebut dalam perjanjian itu tidak jelas, masih ada lagi ruang untuk kita tidak mengikutinya. Misalnya dalam perjanjian itu disebut rajul, rijal. Jadi apa nama ni, nisa ni, perempuan ni tak termasuk dalam rijal. Jadi kalau Allah SWT kata jangan hantar balik pun tidak bercanggah, tidak membatalkan itu. Sebab memang tak termasuk pun, mereka pun tak terfikir tu. Terlepas pandang tu. Perkataan itu sepatutnya tak kira dia sebut lelaki ke perempuan, dia sebut gitu. Ni tidak, lebih menampakkan lelaki yang kena hantar. Jadi Allah SWT nak sebut di sini bahawa dalam perjanjian itu hanya yang jelasnya, kalau kita kata kita langgar, kalau kita tak hantar yang lelaki itu. Kalau tak hantar yang perempuan itu tak termasuk dalam melanggar perjanjian itu. Seseolahnya Allah SWT nak ajar sikit, ada ruang. Dan kamu tidak akan dianggap sebagai melanggar, sebagai mengkhianati perjanjian, tidak. Sebab wanita tidak termasuk. Jadi kita dah bincang dah sebelum ni, adakah ini sebagai takhsis atau sebagai nasakh? Mana kalau kita terima perjanjian itu merangkumi lelaki dan perempuan, bermakna ayat ini memansuhkan yang perempuan itu. Kalau kita kata ayat ini mentakhsiskan, maknanya dia tidak memansuhkan, dia hanya menjelaskan.
ada yang terkecuali daripada perjanjian itu, iaitu wanita. Itu yang kecuali. Cuma mereka tak perasan itu. Jadi kita dah bincang dah sebelum ni, kebanyakan ulama lebih cenderung mengatakan ini taksis. Taksis kepada apa yang dipersetujui oleh Nabi itu. Tentunya dengan izin Allah. Kalau kita kata nasah, bermakna memang termasuk dalam perjanjian itu orang perempuan pun cuma dimansuhkan. Mana orang kafir nak boleh terima macam tu? Dia kira khianat jugalah. Jadi yang berkhianatnya siapa? Allah. Takkanlah macam tu. Baik. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahunna. Tidak mereka, yakni wanita-wanita mukminat itu yang datang kepadamu itu halal bagi mereka. Dan tidak juga mereka halal bagi wanita-wanita ini. Sudah agama itu dah berbeza. Bila berbeza tak boleh lah, tidak halal dah. Macam mana nak hantar balik? Kalau hantar balik, bersama-sama pula sebagai suami isteri, mengadakan hubungan seks pula. Sedangkan itu haram dah. Tak boleh dah. Ayat ini menunjukkan perbezaan agama menyebabkan jadi putus hubungan. Dan apa yang dikira halal dahulu, walaupun dia kafir pun kita anggap halal. Kalau dia dapat anak pun anak halal lah. Kita tidak kata anak haram. Bukan anak zina sebab dia kahwin dah rasmi dah dengan cara dia tu. Tetapi bila masuk Islam, hijrah pula, maka tidak halal dah kepada mereka. Suami-suami, kalau dia ada suami di Mekah tu, tak halal dah. Jadi apa maknanya menghantar balik dalam keadaan itu? Bahkan mendedahkan mereka, bukan setakat tu saja, mendedahkan mereka kepada deraan dan penyiksaan oleh golongan lelaki di sana. Itu maksudnya. Baik. Jadi semua ni Allah SWT nak ajar kita. Baik, sekarang ni kalau kita tengok dalam dunia sekarang ni, ini hak zaman Nabi, konsep diplomasi ni ataupun jaga hak warga negara apa semua ni dah ada di dalam ayat ni. Maknanya katakanlah orang yang bukan warga negara, kita nak bagi kerakyatan kepadanya. Adakah tanpa syarat atau kena uji dulu, kena tengok dulu. Ini asas ni boleh diambil dan memang telah diambil pun, memang telah dipakai oleh dunia pun. Dia tengok dulu. Dia tidak bagi mudah-mudah. Contohnya, sekarang yang dipakai di bukan tempat kita saja, di negara-negara barat pun begitu. Kita mudah nak jadi rakyat dia sekiranya kita kahwin dengan rakyat dia. Itu. Barulah dapat banyaklah kemudahannya. Boleh berniaga, boleh dapat buat lesen, boleh gitu gini. Itu antara syarat. Antara syarat lagi yang baru ni saya dah sebut dah. Sebab itu berdasarkan memang cerita betul lah. Sebab abang angkat saya yang duduk jaga saya dulu semasa di India dulu lah. Lama dah cerita ni. Cerita berpuluh tahun dahulu. Dia kahwin dengan orang sana. Jadi bila dia balik, dia sendiri cerita ni. Bagus. Maknanya saya setuju sangat kalau macam tu. Sekarang ni dah sampai bila-bila pun kalau di Malaysia ni kalau buat gitu, baguslah. Dia buat macam mana? Dia tak boleh balik. Itu antara syarat dia. Bukan kahwin dengan orang sini. Itu kahwin dengan orang sini dah lah. Orang sini tu orang lelaki pula. Kuatlah kita kata. Tapi dia ada lagi syarat lain. Antara syaratnya, dia kena boleh bahasa Melayu dengan baik. Dan untuk itu dia tak boleh balik. Ni lagi syarat, tidak boleh balik. Dalam masa 5 tahun tak boleh balik. Sampai begitu syarat. Malaysia ni dulu. Jadi dari semasa ke semasa dia panggil, dia pergi cek tu bahasa apa dia cek. Kita sekarang ni macam-macam, mudah-mudah. Wallahu alam, kita pun tak dapat pasti juga. Banyak juga katanya yang pelancong yang mari itu hilang. Tak keluar-keluar. Apa cerita? Tak keluar-keluar. Banyaknya katanya daripada benua Cina. Katanya. Wallahu alam lah ni. Kalau betul lah mana? Teruk tu. Teruk tu maknanya
terlalu longgar dan tidak bertanggungjawab, bahaya kepada negara tu banyak perkara lah. Banyak perkara. Dan mengancam hak-hak orang tempatan sebenarnya. Dan macam-macam lagi boleh. Orang yang mari tu sebab apa disuruh cek ni? Suruh uji ni, mana tahu takut dia tu spy. Dia tu pengintip bagi pihak orang kafir. Dia menyamar sebagai orang Islam. Dan sebagainya, macam-macam boleh berlaku. Begitu juga orang luar, dia pergi negara lain, semangat dia tu, patriotisme dia tu tak ada. Sebab itulah di tempat kita ni, suatu ketika dahulu, sekarang ni pun tak ada lah, barulah zaman Perdana Menteri Datuk Seri Najib begitu kan, ada PLKN tu kan orang panggil kan. Itu tu untuk apa? Untuk mencetuskan semangat tu lah. Patriotisme tu, sayangkan, cintakan tanah air, negara. Jadi kalau orang luar mari mudah-mudah begitu, dia tak ada semangat pun. Nak belajar bahasa Melayu, belajar bahasa tempatan pun tak mahu. Bahkan benci pula kepada musuh pula dengan penduduk tempatan. Itu tak boleh, tu bahaya tu kalau jangka panjang tu. Dia tak akan mesra, dia tak akan tahu budaya orang tempatan tu, adat orang tempatan itu. Kalau dia tak tahu bahasa dan tidak duduk lama, dia masih hati dia tu terikat dengan negeri asal dia. Sebab tu antara caranya, syaratnya dalam masa 5 tahun tak boleh balik. Itu yang saya tahu dulu. Adakah sekarang ni masih begitu lagi berjalannya polisinya atau tidak? Wallahu a'lam. Saya tak tahu. Itu kena tanya orang bahagian Kementerian Dalam Negeri ya. Kementerian Dalam Negeri dia benda ni berubah-ubah. Bangan dunia ni memang berubah lah. Kalau dahulu kita boleh pergi senang saja macam zaman saya dulu. Pergi belajar di India boleh saja, tak ada apa pun. Tak perlu visa pun masa tu. Bawa pasport saja. 5 tahun sekali pergi cop dekat kedutaan. Tu saja. Lepas tu boleh duduk bebas. Kemudiannya bukan main, bukan setakat kena visa saja. Tak boleh pergi dah. Kalau dia kata nak pergi belajar agama, tak boleh pergi. Kononnya dikaitkan dengan keganasan lah, macam-macam. Menyebabkan sekian lama kita tak dapat pergi belajar di sana. Itu satu kerugian juga sebenarnya. Bagi saya lah, satu kerugian besar. Lalu orang pun cari nak hantar anak pergi keluar negara ni kan. Ambil jalan lain, hantar ke Yaman. Itulah yang jadi macam sekarang ni. Kubur Nabi Hud lah, macam-macam bergendang dalam masjid lah, tiup seruling dalam masjid lah, pergi ziarah kubur lah, macam-macam. Cerita minta dengan kubur lah. Itulah akibatnya, sebab tak kena tempat yang hantar. Padahal berapa ramai yang pergi ke India tak ada pun bawa benda-benda macam tu, tak ada. Bila balik tak ada. Tenang je. Inilah akibatnya. Sebab apa? Kerajaan kita pun takut, kerajaan India pun takut. Jadi masing-masing buat keputusan, tak boleh. Kalau nak pergi belajar agama tak boleh sana. Itu berapa puluh tahun dah berlalu. Begitu. Akibatnya macam kita sebut tadi. Jadi benda ni kan satu pengajaran besar daripada Quran. Maknanya orang Mekah nak pergi jadi warga negara Madinah, kena uji dulu. Jadi ujian itu boleh ditentukan oleh pihak pemerintah. Macam mana cara bentuk ujian tu? Nak pastikan dia ni betul-betul dah sebati, betul-betul dah cinta kepada tanah air ni, cinta kepada negara ni, ada dah semangat patriotisme. Begitu. Dia macam-macam. Orang luar yang mari ni macam-macam. Mungkin kita ni semua ni, Akhi, Ahmad Fuad dan lain-lain, asalnya bukan orang sini pun. Kalau tengok ke rupa tu bukan orang sini tu, campur-campur tu. Ada ada apa ni orang kata darah campuran. Saya sendiri pun, orang lain pun, saya percaya begitu. Sebab orang asli bukan orang asli duduk dalam hutan. Yang orang panggil Melayu ni, dia sudah campur dah banyak. Cuma antara baru dengan lama. Tu saja. Setelah lama duduk tu, bahasa asal, budaya asal nenek moyang tu lupa dah. Tak tahu dah. Ramai yang mari sini sebelum merdeka lagi. Sama ada mari daripada tanah Arab, mari daripada India, mari daripada Turki, macam-macam mari.
ke Malaysia ni. Jadi tak apalah yang lama tu memang dia jadi dah gitu. Contohnya saya nak bagi ni besan saya. Besan saya ni. Memang keturunan Pakistan. Mak dia boleh cakap lagi bahasa tu. Saya bertemu dengan mak dia, dengan pak saudara dia, saya bercakap bahasa Hindustan lah. Bahasa Urdu. Tapi dia sudah jadi orang sini, anak dia tak boleh dah cakap. Cucu lagi lah. Mari sebelum merdeka lagi, dia sudah jadi orang sini. Dalam surat kad kenalan pun, padahal rupa tu tidak rupa orang sini. Melayu, dia jenis Melayu. Itu antara polisi negara lah. Polisi negara. Kalau macam tu okey, tak jadi masalah lah. Ni kadang-kadang hari ni dia nak rampas kuasa. Ada motif politik. Dengan motif untuk mengitik, nak apa ni, macam-macam lah. Itu bahaya tu. Dalam sistem demokrasi pula, pilihan raya pula, nak jadi pengundi dan sebagainya. Banyak perkara tu. Banyak perkara. Tapi kadang-kadang orang politik ni ialah kepentingan lah. Kepentingan tu dia ada. Tu wallah alam, kita tak tahulah sejauh mana. Tapi berdasarkan orang yang duduk pertikai itu ada logiknya juga. Kenapa begitu ramai ni tak ada yang keluar? Ada keluar pun tak seberapa. Kemana perginya? Dan apa jadi ni? Adakah mengancam penduduk asal, warga negara ataupun pribumi ataupun penduduk asal lah, rakyat, ataupun tidak? Kalau mengancam, macam mana bentuk ancaman itu? Macam-macam boleh berlaku. Jadi itulah sebab Allah SWT ajar melalui ayat ni, pihak pemerintah tu kena uji dulu. Jadi uji itu buat peraturan lah, maksudnya buat peraturan yang tertentu. Kalau lepas itu ya. Kalau tak lepas itu, jangan mudah-mudah. Ini sebagai pengajaran daripada ayat ni. Ayat ni sebenarnya mengajar kita macam mana mengurus negara dengan orang asing. Orang asing yang nak mari duduk tempat kita tu, macam mana cara. Jadi macam-macam lah cara yang dipilih dalam dunia ni. Antaranya macam tadilah, kalau kahwin. Sebab itu orang luar nak kahwin dengan orang sini. Dia bukan suka sangat kadang-kadang. Bukan suka pun. Tapi ada maksudnya. Bukan tempat kita saja. Di Amerika, di England, di mana-mana pun begitu. Begitu. Cara yang dipilih. Jadi cara tu boleh berubah-ubah pula. Gitulah. Baik. Itu ayat. Baik. Daripada pakciknya juga katanya. Baik. 701. Bahagian ini adalah terjemahan bagi kata perawi wa'an ammihi. Dan daripada pakciknya, yakni juga, perkataan waw sebelum an adalah haraf atf. Haraf ataf. Ma'tuf alaihnya ialah kata perawi sebelum ini, haddatsani ibnu akhi ibni Syihab. Pada hadis ke-4176 yang lepas. Ia juga mausul dengan sanad yang sama. Ni kena faham ni. Dan daripada pakciknya. Dan ni berkait dengan yang mana ni? Dan ni. Dan daripada pakciknya. Siapa kata ni? Sebab itu kita kena tengok riwayat sebelum ini. Cuba tengok ni. Cuba tengok sini ayat 4000, ni hadis 4176. Cuba tengok ni. Ishaq meriwayatkan kepada kami, katanya Yaqub meriwayatkan kepada kami, katanya anak saudara Ibnu Syihab. Jadi anak saudara dia adalah. Dan daripada pakciknya ni anak saudara dia tu lah. 693. Namanya ialah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Syihab. Nama sebenar pakciknya iaitu Ibnu Syihab pula ialah Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Jadi ini berdasarkan riwayat anak saudara Zuhri daripada Zuhri. Sanadnya bahagian bawah sama lah, macam ni lah. Dan daripada pakcik. Cuba tengok sini. Haddatsani Ibnu Akhi bin Syihab an ammihi. Ni kalau kaedah kita belajar Arab lagi terai lah. Jadi wa an ammihi
Dia ataf ke sini. Waw sebelum an itu ataf kepada ni, an ammi. Maknanya riwayat itu, riwayat selepas ini juga dengan sanad ini daripada ibni akhi Ibni Syihab, iaitu anak saudara Ibnu Syihab, anak saudara Zuhri juga. Dia ambil daripada pakciknya Zuhri lah. Dan Zuhri tu ambil daripada Urwah, sama. Gitu. Itu maksud wa'an ammihi. Sebab tu kalau kita baca kitab-kitab gini kan, kena perhati betul-betul ni. Sebab tengok ni. Wa'an ammihi. Jadi waw ni, waw apa? Ni waw ataf namanya. Panjang lah pula kalau kita nak bincang, sebab kita bukan nak mengajar nahwu di sini kan. Bukan nak mengajar nahwu. Kita nak belajar hadis. Cumanya ada tempat-tempat tu kita kena ambil kira nahwu. Sebab tu jadi terpaksa saya kena bincang tu, dan daripada pakciknya tu. Wa'an ammihi itu dan daripada pakciknya. Jadi waw ni, waw ataf ni, waw ataf. Kalau bahasa Melayu dan lah. Mana Cikgu Rashid? Cikgu Rashid tu? Cikgu Rashid ada ke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ada. Cikgu Rashid tu pasal cikgu bahasa kan? Ya. Saya ni bahasa Melayu ni saya belajar dengan buku ya, saya tidak belajar dengan guru. Tapi setakat yang saya faham lah, mungkin ramai lagi di antara kita ni yang cikgu, bahkan mungkin lebih lagi daripada tu kan, lebih tinggi lagi, duduk mengajar di universiti tu, bahasa Melayu misalnya. Jadi saya nak tanya lah, setakat yang saya faham, bahasa Melayu ni tidak ada detail dan terperinci halus macam bahasa Arab ni. Contoh. Saya buat contoh ya. Boleh Cikgu Rashid? Boleh. Contoh ni, cuba tengok. Saya nak buat contoh ni. Baik. Nama Muhammadun wa Khalidun. Muhammad telah tidur. Kita bubuh baris dulu ya. Muhammadun wa Khalidun. Kita buat contoh ni. Sebab tadi nak bincang wa'an ambihi tu. Ataf dengan waw tu apa maknanya? Itu. Nampak ke tidak ni? Contoh ni? Nampak. Okey. Nampak ya? Okey, kita buat. Dah cukup besar? Cukup besar ke belum besar lagi? Boleh baca. Boleh. Baik. Kita buat besar lagi. Nama Muhammadun wa Khalidun, maknanya Muhammad dan Khalid tidur. Telah tidur. Kalau bahasa Melayu, kalau ayat macam ni kita terjemah dah, Muhammad dan Khalid telah tidur. Baik. Kita Muhammad dan Khalid telah tidur. Baik. Sekarang ni saya nak tanya. Kedua-dua mereka ni, Muhammad dan Khalid ni telah melakukan atau telah berlaku perbuatan tidur kepada mereka ni. Ataupun telah tidur. Mana perbuatan tidur tu telah dilakukan oleh kedua-dua ni ya. Betul ke tidak begitu? Ya kan? Ya, betul. Siapa yang tidur dulu, siapa yang tidur kemudian? Boleh dapat tahu ke tidak? Tak boleh. Tak boleh ya? Tak boleh. Apakah dengan contoh ini kita kata yang Muhammad ni yang disebut dahulu bermakna dia tidur dahulu? Khalid disebut kemudian, maknanya dia tidur kemudian? Bolehkah kita faham gitu? Tak boleh. Tak boleh? Tak ada kaedah tata bahasa yang itulah. Setakat saya tahu tidak ada kaedah tata bahasa sekadar itu ya kan? Mana betul sama seperti saya faham lah. Sekadar kedua-duanya telah tidur. Begitu kan? Sekadar kedua-dua mereka tu telah tidur. Siapa tidur dahulu, siapa tidur kemudian? Tak dapat dipastikan. Itu satu. Kalau kita kata, contoh yang kedua, nama, kita ambil yang ni juga senang. Tukar satu perkataan. Nama Muhammadun wa Khalidun. Ni.
Ni ataf juga ni. Sama dengan waw. Tapi orang panggil, kalau bahasa Melayu kata penghubung lah, kata penghubung. Ni pun ataf juga. Tapi ataf dengan fa berbeza dengan kalau ataf dengan waw. Sebab kalau ataf dengan waw memang walaupun Muhammad disebut dahulu, ia bukan bermakna Muhammad tidur dahulu, tidak. Ia hanya sekadar nak cerita perbuatan tidur tu telah berlaku kepada dua orang ni. Itu saja. Dulu kemudian tidak nak cerita. Tapi kalau yang ni, nama Muhammadun fa Khalidun, ataf dengan fa, ni ataf juga ni. Muhammad tidur, lalu Khalid. Atau selepas itu, tidak lama selepas itu, Khalid tidur. Ni jelas, Khalid tu tidur kemudian. Muhammad ni tidur dulu. Bila guna fa. Satu lagi kalau kita guna. Nama Muhammadun thumma Khalidun. Thumma Khalidun. Ini pun haraf ataf juga. Sama dengan fa, sama dengan waw. Thumma. Muhammad tidur, kemudian Khalid. Tapi apa bezanya? Khalid tu kemudian lah. Apa bezanya thumma dengan fa ni? Kalau fa ni, makna dia selepas Muhammad tidur, tak lama selepas itu. Khalid pun tidur. Tapi kalau thumma ni, setelah Muhammad tu tidur, Khalid tidak tidur terus. Lama selepas itu, baru dia tidur. Itu bezanya. Itu bezanya. Tapi kalau waw ni, dia tidak nak cerita siapa tidur dahulu. Dia semata-mata nak cerita dua-dua orang ni telah tidur. Mungkin yang disebut kemudian itu tidur dahulu, tak kisah. Atau sama-sama tidur, tak kisah. Tapi yang jelasnya, kedua-dua tu tidur. Dan dua orang ni orang yang berlainan. Muhammad dan Khalid ni bukan orang yang sama. Tidak mungkin orang yang sama. Mesti kena orang lain. Sebab ada orang yang nama dua kan. Kalangan kita ni ada orang yang dua nama dia. Katalah satu orang tu nama Tayyib. Nama kedua dia Ismail. Bolehkah kita kata ni nama Tayyibun ni wa Ismail. Ismail tu dia juga nama kedua dia. Ismail. Nama Tayyibun wa Ismailu. Tayyib dan Ismail tidur. Jadi Tayyib ni maksudnya Ismail ni lah. Ismail ni bukan Ismail lain. Tayyib ni lah. Bolehkah kita guna waw? Tak boleh. Sebab bila kita guna waw, dia mesti kena berbeza tu. Hakikat dia. Entiti yang berbeza. Bukan benda yang sama. Itu kalau dalam bahasa Arab begitu. Sebab itu, kalau dalam Quran sebut, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, atau wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Muhammad itu dia mengajar kepada mereka kitab dan hikmah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ini ayat Quran. Rasulullah tu mengajar mereka al-kitab wal hikmah. Ni waw. Bila kata waw ni, al-hikmah ni dia tidak boleh. Kitab itu maksudnya. Nabi SAW mengajar mereka kitab, yakni Al-Quran, dan hikmah itu maksudnya Quran juga. Tak boleh macam tu. Sebab apa? Sebab waw ni lah. Dia mesti kena hakikatnya berbeza antara hikmah ni dengan kitab. Jadi kalau kita kata Al-Kitab itu maksudnya Quran, Nabi ajar, ya. Dan hikmah ini sunnah, hadis. Dia ajar juga. Itu juga yang kita ambil daripada dia. Dua perkara. Itu dua yang berbeza hakikatnya. Betul lah tu. Boleh lah. Al-hikmah ni dengan makna as-sunnah. Ajar kepada mereka kitab dan sunnah. Boleh lah. Kalau ajar kepada mereka kitab dan hikmah tu maksudnya kitab tu juga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab waw ni lah. Nampak ke tidak? Apa ni? Nampak. Siapa ingat apa di doa di akhir salat?
Doa di akhir salat minta berlindung tu. Macam mana dah? Semua kita baca ni jadi tak ingat pula. Cuba. Macam mana dah doa di akhir hujung sembahyang? A'udzubika macam mana dah? Siapa ingat? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam wa min azab. Saya pun lupa. Macam tu lah lebih kurang. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil jahannam Wa minan nar wa min fitnatil masiihid dajjal dan sebagainya juga. Baik kita nak tengok ni kan. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Allahumma a'udzubika min azabil qabri. Tak ada ini ke Pak? Allahumma inni. Tak apa, itu boleh, tak jadi masalah. Yang kita naknya di sini. Allahumma inni a'udzubika, boleh? Itu tak jadi masalah. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa minan nar. Gitu kan? Min azabil qabri wa min azabin nar pun tak jadi masalah. Ada semua. Wa minan nar pun ada. Jadi nak ceritanya di sini macam mana? Min azabil qabri, minta berlindung kepada Allah daripada azab kubur dan daripada azab neraka. Jadi wow ni ada wow ni yang maksudnya wow. Wow ni ataf kepada min azabil qabri. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu atau denganmu daripada azab kubur dan azab neraka. Jadi azab neraka dengan azab kubur ni tular ke atau lain? Setengah-setengah orang dia kata azab kubur ni tak ada. Azab kubur tu sebenarnya azab neraka lah. Dia tak perhati di sini. Ni doa Nabi ni. Bila dia ataf dengan wow, mana azab kubur dengan azab neraka tu berasingan. Dia bukan sama. Azab kubur ada sendiri suku. Azab neraka ni lain. Begitu. Sebab setengah-setengah tu dia pegang dengan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka tu ditunjukkan, dikemukakan kepada mereka, kepada orang mati tu pagi dan petang. Jadi azab kubur ni sebenarnya azab neraka tu. Ada yang berpendapat begitu. Termasuk yang berpendapat begitu ialah pengarang tafsir Al-Furqan Indonesia. Namanya Hasan. Dia macam tak mau terima azab kubur. Sebab azab kubur ni itulah. Dalam Quran tak ada jelas kata dia. Yang adanya azab neraka yang ditunjukkan kepada orang yang duduk di alam barzakh itu. Hakikatnya azab neraka bukan azab kubur. Dia kata begitu. Jadi sebenarnya dia tidak berikan perhatian di sini. Ni min azabil qabri wa minan nar atau wa min azabin nar. Mana azab kubur dengan azab neraka tu berasingan. Kita tahu macam mana wow ni. Ni sama juga di sini. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Kita tahu hikmah ni berbeza daripada kitab, sesuatu yang lain daripada kitab sebab wow ni lah. Dengan sebab itu kalau satu orang tu nama dia dua, Tayyib. Nama pertama, nama keduanya Ismail. Jadi bila kita sebut begini orang akan faham Tayyib dan Ismail tu dua orang yang berbeza. Tiba-tiba kita maksudkan Tayyib dan Ismail tu orang sama. Tak kena. Itu silap. Silap kamu menipu kalau macam tu. Begitu. Kita main macam tu. Safsatah tu mengelirukan. Dia tak boleh. Dia mesti kena Tayyib dan Ismail itu orang yang berlainan. Tak boleh orang sama. Kita nak kata orang tu lah nama dia dua. Tak boleh. Dia akan difahami begitu. Kalau kita maksudkan orang sama, dia kata menipu lah, kamu menipu. Kamu tak boleh buat kata begini. Sebab ni ataf dengan wow. Adakah dalam bahasa Melayu tu, itu yang saya nak tanya tadi, perincian siapa begitu? Tidak ada. Tak ada kan? Cuma kalau saya boleh sambung boleh tak? Sambung. Apa? Ni setakat yang saya masih ingat lah.
Macam mana? Tentang pembahagian. Setakat yang saya masih ingat, saya dah tinggal lama. Tentang pembahagian bahasa ni dari aspek ini lah. Dia ada dua jenis bahasa lah. Yang pertama kita kata dia text sensitif. Maksudnya dia bergantung pada teks. Maksud pada ayat itu kita boleh faham. Ada jenis itu bahasa Arab contohnya lah. Pada teks kita boleh faham. Jenis yang kedua ialah Saya tak berapa jelas. Tak berapa jelas itu. Dia agak technical juga ni. Mikrofon ni mungkin tak berbaik agak. Ni So, bunyi itu tak berapa itu. Oh ya ke? Ya. Sebab saya guna tab ni sebenarnya. Oh, Macam mana sekali lagi? Bahasa, penjenisan penggolongan bahasa ni. Ya. Dari aspek inilah ada saya kata ni. Pada umumnya ada dua jenis. Satu kita panggil teks sensitif, peka dengan teks tu. Peka dengan kita kata luaran lah. Contohnya bahasa Arab ni daripada ayat tu kita boleh faham. Ada sejenis bahasa dipanggil konteks sensitif ataupun peka dengan konteks. Maksudnya kalau kita nak faham bahasa tu, kita kena tahu di sebalik tu maknanya. Bukan sekadar ayat tu sahaja. Dan bahasa Melayu termasuk dalam yang kita kata peka dengan konteks. Bila ayat itu, di mana ayat itu diujarkan, itu penting. Kita nak faham ayat tu. Tapi bahasa Arab, dia ada peka konteks itu. Contohnya, tapi dia kurang lah, dia kurang. Contoh adalah ayat ini, nama Muhammadun wa Khalidun. Sebenarnya kita tak faham lagi ayat tu. Kita belum faham lagi. Muhammad tu Muhammad mana? Khalid tu Khalid apa? Tapi kalau ada konteks, kita tahu Muhammad ni. Khalid ni. Kalau ada konteks kita tak faham. Muhammad tu Muhammad mana? Kena ada konteks juga. Itu pun diambil kira juga. Kalau bahasa Arab pun diambil kira juga. Ya, betul. Tapi dia kurang. Berbanding bahasa Melayu dia kurang. Bahasa Melayu dia lebih, kita kata peka konteks. Maksudnya mengapa ayat itu diujarkan itu penting. Ya. Kalau bahasa Arab pun dia ada juga ambil kira konteks tu. Memang ada. Tetapi kalau kita tak ambil kira itu, kita tengok di sini saja ni. Mungkin kata mungkin kata Tayyib dengan Ismail ni kita anggap orang yang sama. Jawabnya tak mungkin. Tak boleh. Kalau itu salah. Daripada ayat tu saja. Tanpa mengambil kira konteks. Itu. Maknanya lebih kemah lagi lah kan. Dalam sini kata bahasa Melayu pun sama. Di Maulana. Kalau kita kata telah tidur, Taib dan Ismail. Memang orang berbeza. Tak orang yang sama. Macam di sini. Ya, macam di sini. A'udzubika min azabil qabri wa minan nar. Bolehkah kita faham? Kedua-dua ni sama atau berbeza? Kita nak faham macam mana? Daripada dan dulu, kalau dan lah. Dan ni lah. Dan lah. Mana yang menunjukkan dua yang berasingan kan? Iyalah, ya betul. Sepatutnya begitu. Tapi pasti kau begitu. Kalau Arab ni dia pasti begitu. Gitu. Setakat menurut saya pasti juga. Setakat yang menurut saya lah. Bahasa Melayu pun sama. Dalam soal ni sama. Mana kita akan faham azab kubur lain, azab neraka lain kan? Ya. Begitulah. Okey. Jadi itulah maksud saya tadi. Wallahu a'lam. Baik. Setakat saya ingat, setakat saya tahu. Baik, di sini kan ni. Dan daripada pakciknya. Bila kata dan itu, maknanya bahagian awal itu samalah. Maknanya sanad dengan sanad yang sebelum ni jugalah. Itu maksud dan itu. Mana dengan sanad itu juga sampai kepada anak saudara Zuhri daripada pakciknya. Begitu. Dengan sebab ada dan itu, kita tak perlu sebut balik dalam sanad itu. Sama juga macam kita kata, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur dan azab neraka. Tak payah kita ulang. Aku berlindung kepadamu daripada azab neraka. Tak payah dah. Sebab dan tu ada dah. Sama juga di sini. Dan daripada pakciknya.
Jadi sekali kita tengok ni, dan ni berkait dengan yang mana? Tadi macam yang saya tunjuk dah tadi, an ammihi tadi. Jadi wa an ammihi. Maknanya daripada pak cik itulah juga. Lepas tu sanad di bawahnya sama. Baik, apa dia kata? Kami mendapat maklumat ketika Allah Ta'ala kami mendapat maklumat. Ini satu perkara pula. 702. Ini adalah riwayat Balagh Az-Zuhri. Ia diwasalkan secara mursal oleh beliau. Namun berdasarkan riwayat Ma'mar ia mausul. Demikian kata Hafiz Ibn Hajar di dalam Fathul Bari. Jadi dia sebut di sini kalau dalam bahasa Arab balaghana, kami mendapat maklumat. Ni satu istilah ni. Kami mendapat maklumat. Cuba kita tengok di sini. Wa an ammihi, daripada pak ciknya, katanya, yang dikata pak ciknya, balaghana. Ni orang panggil balagh. Riwayat dengan menggunakan lafaz balagh. Maknanya kami mendapat maklumat. Siapa cerita dia tak sebut. Dia tak sebut. Tapi seperti dalam nota yang saya buat itu, di bawah tu, riwayat Zuhri ini juga mausul. Maknanya kalau kita cari di tempat lain memang ada bersambung sanadnya. Tapi pada dasarnya bila kata riwayat secara balagh ini, dia tidak kuat. Dia tidak kuat. Bahkan ia termasuk dalam tanda riwayat yang dhaif. Kalau bagi umumnya. Tapi kalau balagh Imam Malik itu berbeza. Kalau balagh Imam Malik, walaupun dia kata balaghani, selalulah kita bertemu. Contoh saya nak tunjuk ni. Kita nak ambil kitab Imam Malik. Balaghana al-Muwatta'. Kita ambillah Muwatta' ni, banyak Muwatta' ni, Muwatta' riwayat Muhammad bin Hasan, Muwatta' riwayat Yahya Al-Laythi, ni. Muwatta' yang ada baris macam-macam. Musnad Muwatta'. Waslu Balaghatil Muwatta'. Ibn Salah. Dia ada beberapa versi. Cuba kita tengok ni. Ni Muwatta' Imam Malik. Cuba tengok sebanyak mana ni ada ni. Ni balagh yang merah-merah ni. Berapa banyak dalam Muwatta' Imam Malik ada macam ni. Ni. Qad balaghana fi dhalik. Ni. Ada balaghana. Maknanya riwayat di atas tu tidak disebut. Sanadnya tak ada. Sanadnya tak ada. Terus Rasulullah SAW begini-begini kata atau begini-begini buat. Jadi banyaklah kalau kita perhatikan. Balaghana fima balaghana. Qad balaghana. Atau balaghani. Cuba kita perhatikan. Balaghani. Sampai maklumat kepada saya. Atau saya mendapat maklumat. Cuba tengok berapa banyak. Balaghani. Ni balaghani semua kalau kita tengok yang ada baris sama juga. Muwatta' Mashkul. Ni ambil mana-mana. Ni tengok. Berapa banyak balaghani. Ni orang panggil riwayat balagh Imam Malik. Kalau riwayat balagh Imam Malik berdasarkan kajian ulama yang teliti, sudah cek dah, memang dia mausul. Memang tidak putus sanad itu. Cuma kita kena carilah. Berdasarkan pengamatan pensyarah hadis Muwatta', mereka dah cari memang ada sanad itu. Tapi kalau balagh Zuhri tidak kemas, tak kukuh. Balagh orang lain, balagh Imam Syafi'i sekalipun dianggap oleh ulama sebagai dhaif pada dasarnya. Kecuali kalau dapat dibuktikan. Kalau dapat dibuktikan ada, okey kita terimalah yang tu. Sanadnya bersambung. Macam balagh Zuhri di sini. Walaupun dia sebut gini, balaghana. Dan biasanya akan dianggap balagh dia tu dhaif. Tetapi kalau terbukti ada, ni. Ini adalah riwayat balagh Az-Zuhri. Ia diriwayatkan secara mursal oleh beliau. Mana di sini secara mursal lah, tak ada sanad di atasnya terus.
cerita Rasulullah begini-begini. Namun berdasarkan riwayat Ma'mar, kalau berdasarkan riwayat Ma'mar, bukan daripada riwayat anak saudara dia, tapi riwayat Ma'mar, anak murid Zuhri juga, ia mausul, bersambung sanadnya. Kalau bersambung dan perawi-perawinya orang-orang yang bagus, perawi-perawi sahih atau hasan, okey, boleh terima lah. Apa dia kata? Nak tanya sikit boleh ke? Ya, silakan. Balaghna tu kan dia bukan fi'il madhi ke? Fi'il madhi lah. Balaghana. Jadi kami telah meriwayatkan, bukan kita. Telah dia. Macam mana Maulana boleh dapat terjemahan tu, kami mendapat maklumat kan Maulana tulis kan? Ya, betul. Dia begini. Jadi kalau balaghna, bukan balaghna dah, balaghana. Gitu. Ni balaghani. Kalau tadi cuba kita tengok ni. Balaghana. Nampak ni? Ghain tu bagi di atas. Kalau ghain tu mati, baru na tu jadi fa'il. Ni ghain tu hidup, makna na tu jadi maf'ul. Jadi objek. Begitu. Itu bahasa Arab ni sikit lah, bagi. Ni makna kami mendapat tahu, ada orang yang memberitahu kepada kami lah. Kami tu diberitahu. Itu maksudnya. Kalau terjemahan mafhumnya, kami mendapat tahu. Kerana ada orang bagi tahu kepada kami lah. Itulah, begitu maksudnya. Kami tu diberitahu. Kalau kita kata balaghna, kami memberitahu. Kami menyampaikan kepada orang. Gitu. Ni bukan balaghna dah. Balaghana. Atau balaghani. Satu lagi. Ni kalau riwayat Imam Malik banyak sangat macam ni. Walaupun begitu, kitab Muwatta tu dianggap kitab yang tinggi, setaraf dengan Bukhari, Muslim. Sebelum ada Bukhari dan Muslim tu, Imam Syafi'i dah kata dah, di bawah rungkup langit ni tak ada kitab yang lebih sahih. Selepas Al-Quran tak ada yang lebih sahih daripada Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i dah kata dah, padahal berapa banyak dalam tu ada balaghani ni. Balaghani atau balaghana, kalau orang lain guna, itu tanda dhaif. Riwayat itu tidak bersambung. Tidak bersambung. Tapi Imam Malik tidak. Itu diperakui. Kalau nak tengok sanad dia bersambung, tengok ni lah. Ini yang saya tik tadi ni. Cuba tengok ni. Dia ada satu kitab khusus ya. Ni. Ibnu Salah. Waslu balaghatil Muwatta. Karangan Ibnu Salah. Yang ni mewasalkan, menyambungkan riwayat balaghat Muwatta. Yang ni menyebutkan sanad dengan sanad balagh Muwatta yang tidak lengkap sanad tu, menyebutkan dengan lengkap sanadnya. Ni waslu balaghatil Muwatta, karangan Ibnu Salah. Dalam ni mana-mana yang tak yang sebut secara balagh tu tak lengkap sanad tu, dia lengkapkan. Dia lengkapkan berdasarkan riwayat-riwayat orang ni, berdasarkan dalam kitab ni, gitu cara. Sebab itu ulama-ulama dah akui kalau balagh Imam Malik tu okey, tapi kalau balagh Zuhri ni tidak. Biasalah macam orang lain lah. Kecuali kalau riwayat berkenaan memang diketahui bersambung, baru kita terima. Bersambung tu pula kalau sanad tu sanad bagus, barulah kita kata sanadnya itu sahih ke atau hasan ke, baru kita kata. Kalau tidak, pada dasarnya mula-mula kita akan letakkan dhaif dulu, lepas tu baru kita kira tengok. Kalau Muwatta Imam Malik ni kita letak sahih dulu. Kalau tak ada bersambung sanad dia tu, ulama kata ada 4 saja hadis. Itu pun Ibnu Salah kata ada. Yang 4 tu pun ada bersambung juga. Sebab tu ulama angkat tangan dengan Muwatta tu. Sebab kedudukannya sudah diteliti banyak. Sudah diteliti banyak oleh ulama-ulama. Baik. Kami mendapat maklumat ketika Allah Ta'ala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang telah mereka berikan sebagai nafkah, mahar, kepada isteri-isteri mereka yang telah berhijrah.
Allah SWT perintahkan supaya mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang telah mereka berikan sebagai nafkah. Nafkah di situ maksudnya mas kahwin, mahar, kepada isteri-isteri mereka yang telah berhijrah. Dan kami juga mendapat maklumat. Ini pun balaghana juga. Bahawa Abu Basir, mana Abu Basir mari, lepas pada tu dia dihantar balik. Dia tu dalam keadaan dibelenggu, mari dia lari. Mari, kononnya nak menyelamatkan diri lah, nak pergi bersama Nabi lah. Tiba-tiba dah perjanjian sudah dibuat, terpaksa dihantar balik Abu Basir. Ceritanya panjang lah. Abu Basir balik, lepas tu dia lari pula kali yang lain, dia tak pergi kepada Nabi. Kalau dia pergi kepada Nabi, Nabi akan hantar balik. Jadi dia pergi buat satu tempat dia, tempat berkumpul orang-orang yang berhijrah yang tak boleh pergi ke Madinah. Dalam masa itulah, dalam masa setahun lebih tu, dia pergi buat, duduk di mana-mana tengah jalan, orang Quraisy lalu di mana-mana, dia serbu. Lama-lama orang Quraisy pun letih lah dengan cara macam tu. Dia kata kepada Rasulullah, Rasulullah kata itu bukan dalam kawasan kita tu, bukan dalam wilayah kita, kita tidak menguasai keadaan itu. Kita nak tangkap macam mana, dia nak hantar balik macam mana, dia bukan duduk dalam wilayah kita pun. Begitu. Jadi akhir sekali orang kafir sendiri pun mengesyorkan, tak payahlah syarat tu, dia sendiri batalkan syarat tu. Sebab dia letih. Ni ceritanya. Lalu dia menceritakan kisah selengkapnya seperti tersebut di bawah Kitabus Syurut. Jadi di sini ni cerita ni cerita daripada pak ciknya ni, anak saudara Zuhri, ambil daripada Zuhri ni, Ibnu Syihab ni. Dia kata kami mendapat maklumat, riwayat secara balagh dua ada di sini ni. Yang pertama kita nak ni. Saya nak itu baliklah ayat tadi. Kita dah hapus pula ayat tadi. Tak apalah. Sekali lagi tengok ya. Famtahinuhunna. Tadi yang kita cari. Duduk di situ juga. Cuba tengok sini. Tadi kita dah baca dah. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu orang-orang mukminat berhijrah. Dengan berhijrah. Famtahinuhunna, kamu ujilah mereka. Allah lebih tahu tentang iman mereka. Allah lebih tahu. Dia tu macam mana. Tapi Allah tahu. Tak kira tu. Yang kiranya kamu ni. Urusan kamu. Sekiranya kamu yakin mereka tu mukminat, jangan kamu kembalikan kepada orang kafir. Sebabnya perempuan-perempuan ini, wanita-wanita ini sudah tidak halal kepada mereka. Jadi kalau kata dia berkahwin, dia kahwin dah, dia sudah tidak halal kepada suami mereka. Dan suami mereka pun tidak halal untuk mereka, untuk perempuan yang lari ni. Lepas tu, dah lari, macam mana? Wa atuhum ma anfaqu. Inilah yang Zuhri riwayat tadi secara balagh tadi tu. Dan berikanlah kepada mereka apa yang mereka telah belanjakan. Berikan kepada mereka apa yang telah mereka belanjakan. Sebab mungkinnya alasan mereka, kita bukan nak sangat dia tu. Isteri dia tu lari, itu lantaklah dia nak lari pun. Masalahnya dia baru kahwin. Mas kahwin dapat banyak dia tu buat lari mas kahwin tu. Itu yang timbul. Sebab orang kafir dia fikir harta, dia fikir duit. Dia bukan fikir apa. Jadi Allah SWT bagi penyelesaian kepada Nabi nak menyejukkan suasana. Sebab bila kita buat perjanjian, kita nak perjanjian itu berjalan dengan tenang lah. Berjalan dengan baik lah. Supaya orang-orang kafir itu tidak memberontak dan mereka bersedia untuk meneruskan perjanjian itu. Maka ini macam tawaran lah daripada pihak kerajaan Islam kepada kerajaan kafir. Tak apa, kalau ada macam tu, kita yakin dia Islam tapi kami tak akan hantar balik dia kepada kamu. Cuma belanja kamu tu, mas kahwin kamu untuk dia, kami akan bagi balik. Pihak kerajaan lah. Sukalah pokok dia, suka kalau macam tu, tak apalah. Begitu. Ni ceritanya ayat ni. Kalau macam tu tak apa.
Tapi jangan sebelah pihak saja. Ni. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Kamu mintalah apa yang telah kamu belanjakan. Dan biar mereka mintalah apa yang mereka telah belanjakan. Mana andai kata orang tu dia Islam, katakanlah dia murtad, dia pergi kepada orang kafir. Dia orang Madinah, katakanlah cerita saja, buat andaian saja. Dia murtad yang perempuan ini. Dia pergi ke negeri kafir Mekah. Padahal dia baru dapat mas kahwin, baru kahwin. Jadi orang Islam pun berhak juga minta dengan orang kafir itu supaya mereka bagi balik mas kahwin. Jadi kalau pihak mereka, perempuan mereka mari kepada orang Islam, sudah kahwin dia pihak sana menuntut mas kahwin, bagi juga. Itu baru dua hal dah. Baru seri orang kata, tidak kata berat sebelah. Jadi kedua-dua setuju. Kedua-dua setuju. Masalahnya hukum kami Islam ni, Allah SWT kata tak boleh, tidak halal dah. Perempuan itu tidak halal kepada suaminya yang kafir. Suami yang kafir itu tidak halal kepada mereka untuk mereka yang sudah Islam ni. Lepas tu Allah SWT kata, wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahunna. Tidak menjadi kesalahan kepada kamu untuk berkahwin dengan mereka. Mereka ni perempuan yang lari tadilah, berhijrah tu. Dan mendakwa sebagai mukmin mari nak duduk Madinah ni. Apabila kamu telah berikan kepada mereka mas kahwin. Kalau kamu nak kahwin, mana janda adalah dia tu. Kamu nak kahwin, boleh. Janda pun ada mas kahwin juga, kena bagi mas kahwin. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kamu pegang pergelangan tangan orang-orang kafir. Jangan kamu jadikanlah isteri orang kafir. Pegang tangan tu mana sebagai isteri. Jangan kamu ambil orang kafir sebagai isteri. Jangan, tak boleh dah. Jadi ayat ni menunjukkan orang Islam di peringkat akhirnya tak boleh dah kahwin dengan orang kafir. Kalau sudah kahwin dah, dia bila berbeza agama putus dengan sendirinya. Dan Allah SWT larang berkahwin dengan orang-orang kafir. Sama ada lelaki ke atau perempuan. Jadi apa ni? Ini salah satu ayatnya. Wala tankihu. Itu ayat. Ayat satu lagi dalam surah Baqarah tu. Itu pun melarang juga. Yang ni pun melarang juga. Mana tak boleh lah nak kahwin. Sebelum itu boleh. Sebab itu kita tengok dalam Quran, isteri Fir'aun, Asiyah tu, macam mana dia kahwin dengan Fir'aun? Fir'aun tu mengaku jadi Tuhan. Sampai begitu. Dia tu mukmin, boleh pula duduk bersama dia tu. Macam mana pula Nabi Lut, Nabi Nuh, isteri dia tu tidak Islam, kita kata. Dia tu Islam, macam mana boleh? Nabi sendiri kahwin. Jawabnya syariat dahulu boleh. Tidak ada halangan perbezaan agama tu kahwin. Sampai-sampai Nabi kita di peringkat awal tu pun boleh lagi. Boleh lagi. Cuba tengok anak Nabi Zainab kahwin dengan Abul As bin Ar-Rabi. Kafir kan dia? Anak Nabi tu Islam. Sampai dia perang, masuk perang Badar, kena jadi tawanan kan. Dia perang duduk sebelah orang kafir lah. Masa tu pun boleh lagi. Tapi bila tu ayat-ayat ni, kita dah tahu ayat ni tahun keberapa dah tahu, maka tak boleh dah lagi. Ni. Wala tumsiku bi'isamil kawafir. Dan dalam ayat la tankihul musyrikati hatta yu'min. Jangan kamu berkahwin dengan orang-orang kafir sehingga mereka beriman. Kalau mereka beriman tak apa, boleh lah. Begitu juga sebaliknya, lelaki kafir tak boleh juga. Perempuan tak boleh kahwin dengan lelaki kafir. Jadi ayat ni pun sama. Cumanya dari segi menanggung tadi tu kena kedua-dua belah pihak lah kena setuju. Jadi mereka setuju. Itulah. Jadi setuju pun orang Islam tidak rugi sebab apa? Boleh dikatakan tak ada pun orang Islam yang duduk Madinah, elok-elok dari Islam, lepas tu murtad pergi lari ke Mekah, meninggalkan suami dia yang Islam di Madinah. Tak ada berlaku macam tu. Jadi tak adalah kena bayar. Tak adalah kena bayar banyak. Mereka tu tak kena bayar sebab itu mereka senang hati.
Kalau puak-puak mereka pergi kepada Madinah, sudah kahwin, jadi pihak kerajaan Islam ni kena bayar dia. Kita dapat untung lah, kata dia. Sebab orang kita ramai buat macam tu. Tapi kalau orang Islam nak murtad, nak pergi kepada orang kafir, boleh katakan tak ada pun dia sebut sejarahnya. Cumanya sebagai perjanjian disebutlah juga. Disebut ni. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Supaya kedua-dua pihak tu mendapat. Tidak kata berat sebelah pihak saja dapat, tidak. Dan mereka pun setuju. Setujulah. Okey. Ni ceritanya. Apa yang disebutkan oleh Zuhri, diriwayatkan oleh Zuhri secara balag itu, inilah bendanya. Jadi ketika Allah memerintahkan Rasulnya agar mengembalikan kepada kaum musyrikin apa yang mereka telah berikan sebagai nafkah. Anfaqu tadilah. Wal yas'alu ma anfaqu tadi. Yang ini mas kahwin lah kepada isteri-isteri mereka yang telah berhijrah. Dia bagi itu, yang tu sajalah, bukan semua, bukan saja-saja nak bagi, tidak. Sekiranya perempuan itu telah berkahwin dan suami dia yang kafir itu, sebab kafir Mekah ni, mas kahwin dia orang lelaki juga bagi, sama seperti orang Islam lah, mas kahwin dia. Jadi dia berasa teruk lah dia. Berapa hari baru kahwin, isteri dia lari, rugilah dia. Jadi dia tak mau. Jadi ayat ini mengajar kita supaya kita pandai menjaga perjanjian damai. Sebab damai itu sangat-sangat dikehendaki. Damai itu sangat-sangat dikehendaki. Ini menunjukkan Islam itu tak suka nak berperang sangat. Tidak suka. Orang, kalau kita Kelantan kata bukan galak sangat nak perang. Perang tu kerana terpaksa. Kalau boleh dielakkan ada perjanjian tu, kena jagalah baik-baik perjanjian tu. Macam-macam lah. Cara untuk menyejukkan, untuk menenangkan keadaan tu supaya tidak ada sikap memberontak daripada mana-mana pihak. Maka tawaran tadi. Is'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu. Dalam ayat ni, itulah sebab kemukakan cadangan ini. Dan memang dibuat. Wa atuhum ma anfaqu, ini perintah Allah. Berikan kepada mereka apa yang telah mereka belanjakan. Yang telah mereka belanjakan di sini maksudnya sebagai mas kahwin itu sahaja, bukan yang lain-lain. Bukan yang lain-lain. Itu kena maklum. Jadi ini perkaitan hadis ni, hadis Balagh Az-Zuhri ni dengan ayat itu. Adapun cerita Abu Basir ni sebelum ni kita dah bertemu dah juga. Macam tadilah masa yang saya sebut tadi. Ini pun diriwayatkan oleh Zuhri secara balagh juga di sini. Padahal dalam Bukhari sendiri riwayat cerita Abu Basir itu mausul, bersambung sanadnya. Jadi tidak jadi masalah lah. Tidaklah boleh kita kata balagh Zuhri ni lemah, dhaif. Kenapa Imam Bukhari ambil, tak jadi masalah di sini. Walaupun balagh Zuhri, tapi kalau terbukti memang ada sanad yang lengkap, kita akan kata balagh dia tu sahih juga. Tidak khusus dengan Imam Malik saja balagh yang sahih ni. Cumanya kalau Imam Malik tu macam terjamin dah, sudah terbukti dah. Kalau orang lain tu tidak begitu. Macam ni okeylah, tak apalah, memang ada pun riwayat yang mausul. Begitu ya. Jadi habislah setakat itu. Ini hadis lain pula. Rasanya setakat itulah dulu hari ni ya. Boleh faham ke tidak? Saya dulu pun tak faham ni ayat ni. Lama juga saya tak pernah duk memikir macam apa cerita ni. Lepas tu baru lama dah lah, cerita lama, puluh-puluh tahun dulu ni. Tak faham apa maksud ni. Jadi maksudnya nak menenangkan keadaan tu supaya perjanjian damai itu berjaya seterusnya. Itu usaha yang dilakukan oleh pihak orang Islam. Tapi yang membatalkan perjanjian itu tak sampai 2 tahun pun melanggar orang-orang kafir. Wallahu a'lam. Boleh faham semua?
ada beberapa perkara lah yang saya nak tanya dan juga mungkin juga kongsi. Pertama, tajuk Perjanjian Hudaybiyah ni memang kegemaran saya lah. Tajuk saya apa? Suka dengan Perjanjian Hudaybiyah ni. Saya suka dengan tajuk ni. Memang kegemaran saya baca ni. Hudaybiyah ni ada perkara tentang perkataan rijal dalam perjanjian dalam Perjanjian Hudaybiyah. Saya minta maaf kalau Maulana telah terangkan lepas saya musafir, jadi saya tak dapat ikut penuh kelas tu. Saya ikut dalam kereta media saya bantu. Saya nak tanya tentang perkataan rijal ini. Kalau ikut kaedah bahasa Arab, ia juga merangkumi wanita sebab dia jadi umum, kaedah umum. Dia sebut lagi dia merangkumi wanita. Dan kalau begitu, kalau ia juga meliputi wanita, mengapa Suhail bin Amr yang menerima dia tidak membangkitkan hal ini? Dia tak kata tu Nabi. Walaupun kata tu rijal, tapi ia juga bermaksud merangkumi kaum wanita juga. Itu soalan yang pertama dulu lah. Yang lain kemudian lagi. Ya. Ini sebenarnya kita dah bincang panjang. Cikgu tak ada. Itu saya minta maaf sebab saya nak bersafir minggu lepas. Kita tak ada. Kita dah bincang dah tu. Rajul ni apa maknanya, kita dah bincang. Memang dia ada dua makna itu. Tetapi di situ ada ruang untuk pihak satu lagi itu pertikaikan ataupun tak mahu terima sebahagiannya misalnya. Dan bagi kita, Allah SWT menyokong, membenarkan. Maknanya diplomasi ni macam itulah. Kadang-kadang kena jaga sangat ayat-ayat tu. Jangan sampai pihak lawan kita boleh guna, ambil kesempatan daripada itu dan kita tak boleh kata apa. Macam di sini kekalahan lah dari segi diplomasi orang kafir tu, di situ dia kalah. Sepatutnya dia kena jaga ayat tu biar betul. Dalam surat perjanjian itu. Mana surat perjanjian ni maknanya sebagai pengajaran kepada kita semua perlu dibuat oleh orang yang betul-betul mahir tentang bahasa, tentang diplomasi dan lain-lain, mesti kena mahir. Jangan jadi macam ni. Tapi yang ni kira kalah orang kafir lah. Yang mereka rasa menangnya banyak perkara juga mereka rasa menang berdasarkan perjanjian itu. Antaranya dihantar balik kan, kalau pergi ke Madinah. Tapi kalau orang daripada Madinah tu pergi ke Mekah, tak perlu hantar balik. Dia berasa dia menang situ. Tapi di sini mereka kalah sebenarnya. Jadi sebenarnya muskilan saya Maulana. Ya. Muskilan saya begini. Mengapa Suhail bin Amr itu dia tidak membangkitkan soal perkataan ini walaupun kata itu rajul, tapi ia juga merangkumi kaum wanita. Bermaksud kalau orang wanita pun yang pergi ke Madinah mesti dipulangkan juga kerana ia termasuk dalam perkataan. Mengapa Suhail itu tak bangkitkan? Dia tak termasuk. Dia tak termasuk. Lebih jelasnya begitu. Lebih jelas begitu. Terima kasih Maulana yang lain. Bagi peluang apa ya? Ya, silakan. Ada lagi yang lain? Silakan. Assalamualaikum Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya mengenai diplomasi ni Maulana. Ya. Okey, Maulana cakap Islam ni menitik beratkan keamanan kan? Okey, kalau kita tengok peperangan antara Hamas dengan Israel sekarang kan. Lepas tu kita tengok negara Arab, Saudi, UAE, Mesir dengan Jordan ni dia buat normalisasi dengan Israel. Di satu pihak Ansarullah Yaman dengan Hezbollah duduk di sebelah puak resisten, penentang. Okey, mengikut konteks Islam, yang mana lebih dikehendaki oleh Islam? Maksudnya normalisasi untuk jaga negara masing-masing dengan Israel ataupun duduk di sebelah Yaman, betul-betul menentang, berjihad bersama dengan Hamas. Okay. Satunya begini ya. Bila kita baca hadis ini, yang jadi contoh kita, yang ideal bagi kita ialah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu sendiri. Ataupun sahabat-sahabat dia dulu, dia buat macam mana. Yang sekarang ni tak boleh kita nak buat bukti, sebab dia bukan menentukan, bukan kita kata jadi ikutan mesti kita ikut apa ni, tidak, dia tidak begitu. Jadi yang untuk kita buat contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri dan sahabat-sahabat dia. Itu dalam hadis ni. Yang tu. Adapun yang lain tu, yang sekarang ni, yang semasa ni, kita tak boleh nak jadikan mereka tu sebagai bukti, sebagai ikutan. Yang ni lebih baik. Itu masing-masing pendapat lah. Masing-masing pendapat. Mungkin dia fikir, pihak mana-mana pihak lah, dia fikir cara dia tu lebih baik. Gitu je lah. Namun kita nak kata sebagai contoh, ini sebagai contoh, sepatutnya kita nak kata yang ni yang betul. Tak boleh kata begitu. Sebab ia bukan contoh pun. Ia bukan contoh pun. Sekadar ada saja. Sekadar ada saja. Itu pun banyak daripadanya bukan ikut cara Islam pun. Bukan ikut cara Islam pun. Jadi kita nak letak ini Islam ni bersikap gini, tak boleh buat contoh lah untuk apa-apa pun. Untuk apa-apa pun. Begitulah yang sebenarnya. Bersama. Ada lagi yang lain, silakan. Waalaikumsalam. Nak tanya sikit boleh ke? Boleh, silakan. Takut Maulana ada discuss tadi. Cuma ni saya pun dalam perjalanan on off. Nak confirmation, nak pengesahan sikit. Yang dalam perjanjian baru yang kita bincang baru ni, yang mana perempuan daripada Madinah dan perempuan daripada Mekah tu, yang lari tu contohnya. Adakah perempuan, seorang isteri yang lari daripada Mekah ke Madinah tu, kita tak boleh pulangkan balik sebab itu perjanjian dia? Adakah kita boleh katakan juga kat situ sebab mereka bukan ahli kitab? Ke macam mana kita nak letak kat sini berkenaan dengan ahli kitab tu? Berkahwin dengan perempuan ahli kitab gitu. Itu cerita lain. Ini cerita dengan orang kafir Quraisy, musyrikin Mekah. Maknanya kita tak boleh nak kaitkan lah. Tak boleh kait. Cerita lain. Nak confirm. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, tentang terjemahan kata bahasa Arab. Perkataan ni berubah. Kadang Abdullah, kadang Abdillah, kadang Abi Talib, kadang Abu Talib. Mengikut kedudukan dalam ayat lah. Dalam ayat. Saya perhatikan Maulana ni terjemah diikut tahu bahasa Arab lah. Contohnya dari Baitillah, bukan dari Baitullah. Cumanya saya agak khawatir, takut pembaca bahasa Melayu, pembaca Melayu yang tak faham, dia akan dia ingat keliru. Abi Talib dengan Abi kita lain, orang yang lain. Itulah saya nak fikirkan. Ya. Jadi ini pun soal masalah terjemahan. Adakah kita nak terjemahkan sekali terjemah dengan Nahu, ataupun kita terjemah perkataan sahaja? Kalau kita terjemahkan sekali dengan Nahu, kita akan terjemah dari Baitillah. Kalau kita terjemah perkataan saja, kita kata dari Baitullah. Saya pun sebenarnya tak kata sangat benda tu. Bukan semua tempat, tapi setengah-setengah tempat tu saya cukup jaga. Misalnya sahabat panggil Rasulullah, ya Rasulullah. Saya buat jaga kan tu. Itu tak boleh. Bagi saya tak boleh. Ya Rasulullah tak boleh. Tapi kalau macam setengah-setengah tu, kita boleh betul ansur lagi. Boleh. Tak jadi masalah. Daripada Abu Hurairah misalnya, bukan daripada Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah tak kisah itu. Boleh lagi. Tapi kalau macam tadi, sebab dia bercanggah tu dengan kaedah bahasa Arab satu, yang keduanya kita tidak nukilkan sebagaimana yang disebut sebenarnya. Sahabat sebut ya Rasulullah. Kita kata ya Rasulullah. Kalau ya Rasulullah tu mengikut orang Arab, salah tu bahasa tu. Kalau kita kata ya Rasulullah, seseolahnya secara tidak langsung kita menyalahkan sahabat dalam penggunaan bahasa tu. Seseolahnya kita kata dia tak pandai guna bahasa. Itu kesan dia, kesan buruk dia. Sebab itu saya jaga benda-benda begitu. Saya jaga benda-benda begitu. Tapi kalau tempat tidak begitu, tak kisah pun. Saya tengoklah tempat yang misalnya Muhammad bin Abdullah ke bin Abdillah ke,
tak kisah sangat itu. Tapi kalau tempat-tempat macam tadi kena jaga, saya rasa. Kena jaga. Sebab apa? Sebab itu akan melibatkan sahabat ni dia anggap sebagai salah mengguna bahasa. Padahal dia guna telah betul dah tu. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah tu salah. Gitulah maksud. Ya, Abdul Rahman. Ya, silakan. Kalau kita azan Muhammadur Rasul kan? Apa? Kalau kita azan, kita sebut Rasulullah kan? Muhammadur Rasulullah. Apa Muhammadur Rasulullah? Apa? Dia kena, lafaz tu kena jaga tu. Syahadah lain. Kalau dalam azan macam mana, kena ikut kaedah lah. Kena ikut kaedah. Jangan baris tu kena betul. Kena jaga di situ. Tak boleh buat sembarangan, tak boleh. Maknanya kalau syahadat Muhammadur Rasulullah lah. Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Sebab ada anna tu. Kena Muhammadan. Jangan wa asyhadu anna Muhammadun Rasulullah. Tak kena tu. Muhammadan. Nabi SAW ajar begitu. Gitulah secara ringkasnya. Saya rasa cukuplah dulu untuk hari ini. Sekadar itu. Allah kita akan bertemu akan datang. Jadi sekadarnya itu mudah-mudahan sudah dapatlah kita hadam dan dapat kita munafaatkan, mudah-mudahan. Jadi sekadar itulah untuk hari ini. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.